Selamat pagi. Manja di dalam penjara. Banduan sakit, termasuk sakit perut, di dalam penjara bukan perkara yang pelik, bukan juga perkara yang luar biasa. Sakit perut yang berulang dan masalah ulcer bukan pelik kerana kehidupan di sebalik tembok konkret dan jeriji besi tidak sama dengan kehidupan di luar. Sekiranya kehidupan di belakang tembok dan jeriji besi sama dengan kehidupan di luar, apalagikah bezanya penjara dengan kehidupan bebas? Di dunia bebas, seseorang boleh bergerak kemana-mana saja dan makan apa saja. Malah, dia boleh disanjung dan dipuja juga. Di dalam tembok yang mengurung itu, seseorang banduan diajar supaya berfikir dan membentuk sahsiah lebih baik. Di dalam sana juga ada peraturan yang dinamakan disiplin dalam penjara. Seseorang tahanan tidak bebas keluar masuk ke ruang makan atau bebas mendapat hidangan apa sahaja pada bila-bila masa. Jika di luar penjara, seseorang itu bebas berhibur seperti mendengar lagu madah berhela berkali-kali, tapi tanpa sekatan. Tetapi di dalam mengidamkan moka istimewa pun belum tentu dapat. Cuma, di dalam kurungan itu tidaklah lagi seseorang boleh diganggu oleh arahan atau leteran sesiapa sahaja, termasuk istri sendiri. Penjara bukan memenjarakan minda seseorang, tapi untuk membugar keinsafan. Penjaralah yang melahirkan ramai tokoh besar dunia dalam pelbagai sektor. Penjara juga ruang untuk mendidik seseorang supaya berjiwa besar. Nabi bukan pencuri. Justru tidak aneh apabila ada orang yang membandingkan seorang banduan dengan mendiang Nelson Mandela serta bersandar kepada ibrah teraniaya Nabi Yusuf. Mungkin ini adalah cara Allah untuk mengangkat darjat dengan lebih tinggi, kata seorang anak lelaki kepada seorang banduan. Itulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf yang dipenjarakan atas tuduhan palsu. Dia juga berkata, apabila bebas, Nabi Yusuf diangkat sebagai menteri, berkuasa lagi bijaksana di Mesir. Mandela yang menentang dasar apartheid, apabila bebas, diangkat sebagai Presiden Afrika Selatan yang berjaya, menyatu padukan orang kulit putih dan bangsa Afrika. Ramai yang sinis dengan hujah itu. Membandingkan seorang pencuri dengan Nabi Yusuf adalah tidak masuk akal. Nabi Allah itu dipenjara kerana perjuangan menegakkan agama Allah. Nabi tidak mencuri dan Nabi bukan matsakau. Nelson Mandela pula melupakan keselesaan hidup, semata-mata mahu membentuk Afrika Selatan yang makmur dan saksama. Mandela tidak menubuh syarikat untuk mengaut duit negara. Istri Mandela tidak ada beg bijan atau belayar dengan kapal mewah ke kawasan peranginan dunia. Mandela menanggung risiko menghabiskan selama suku abad daripada hidupnya di dalam penjara yang terletak di Pulau Robben, Cape Town, yang kemudian dipindahkan ke penjara Pollsmoor, Afrika Selatan. Mandela bukan pencuri. Mandela adalah pejuang kemerdekaan di negaranya. Pada 7 November 1962, Mandela dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas tuduhan meninggalkan negara secara haram dan menghasut kelompok pekerja untuk memberontak terhadap kerajaan kulit putih.
Sebelum dipindahkan ke Pulau Robben, selama 7 bulan pertama dia menjalani hukuman penjara di Pretoria. Di dalam penjara Pulau Robben yang berukuran tidak lebih dari 5 meter itu, Mandela tidur beralaskan tikar tipis, kekurangan makanan dan turut mengalami penyiksaan. Dia dilarang membaca akhbar dan buku kerana bimbang mendapat akses kepada maklumat di luar. Mandela tidak mengadu sakit perut, gastrik atau ulcer dalam perut. Rumah akal. Bertahan selama 27 tahun dalam kurungan adalah penyiksaan yang luar biasa. Jasad terkurung, namun roh dan semangatnya berterbangan melintasi garis sempadan geopolitik. Mandela menggunakan pengetahuan hukumnya untuk mengkritik masalah penindasan, pelecehan dan kekerasan terhadap bangsa kulit hitam. Ketika Mandela menghembus nafas terakhirnya pada 5 Disember 2013, namanya terus hidup merentasi segala benua dan lautan. Ia berterbangan dengan penuh harum, bukannya bersama kejian dan cacian. Tentunya Mandela dikenang kerana kebaikan dan kesungguhannya menentang penindasan dan tidak terpalit dengan jenayah mencekau wang bernilai berbilion ringgit. Di rantau sini ada Pramadoya Anta Toir, juga rekod pribadi yang baik ketika dalam tahanan. Katakan apa sahaja tentang Pramodia, pengganas tali barut komunis dan anti-Islam. Dia adalah susuk kemanusiaan yang tegas dan dipancarkan melalui novelnya. Penjara adalah rumah akal, kata Pramodia. Pada 13 Oktober 1965, rumahnya di Yutan Kayu, Jakarta Timur, dilempari batu oleh segerombolan pemuda. Pintu rumahnya hancur. Dia yang sibuk menulis saat itu meneriaki mereka, kakinya terluka kena lemparan batu ketika hendak melawan. Tentera datang mencegah. "Mari Pak, kita amankan." Pramodia tak tahu apa yang terjadi. Dia hanya membawa beberapa naskah buku, kotak file, mesin type, dan manuskrip yang harus diselesaikan. Saya kira diamankan dari gerombolan pemuda itu. Enggak tahu ditahan selama 14 tahun, kata Pramodia, seperti dikutip dari buku Pram Melawan 2011. Seluruh barangnya disita. Yang paling membuat Pram sedih, banyak naskah karangannya dibakar. Badannya digebuk sampai hampir tidak disedarkan diri. Pembantaian yang dialami saat itu merusak deria pendengarannya. Telinga kirinya luka parah hingga kadang-kadang mengeluarkan darah sampai dia tua. Pram dipindahkan ke tahanan tentera ke Cipanang, Tangerang, Nusa Kambangan, hingga tahanan di Pulau Buru. Penangkapan itu menjadi titik penting dalam hidupnya. Ia membentuk Pram menjadi sosok yang keras, penuh kemarahan dan bergelora dengan hasrat melawan. Semua itu tertuang dalam tulisannya. Lebih daripada 50 karyanya berhasil diterbitkan dan diterjemahkan ke 41 bahasa. Sejumlah penghargaan antarabangsa diterimanya, termasuk anugerah Magsaysay. Hari ini, karya-karya Pram masih laris dibeli, dicari, dan terus dicetak ulang. Penjara mencipta karya besar daripada dua orang ini, Buya Hamka dan William Addis. Dalam jeriji penjara, Hamka menyelesaikan kitab Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 juzuk, manakala di penjara London, Addis mendapat inspirasi mencipta berus gigi yang kemudian membuatnya kaya raya. Hamka ditangkap pada awal Ramadan 1964 oleh rejim Soekarno atas tuduhan berkomplot merencanakan pembunuhan presiden. Tuduhan itu tidak masuk akal kerana Hamka tidak lagi berpolitik kerana parti Masyumi sudah dibubarkan Soekarno pada tahun 1960.
Soekarno bahkan sebenarnya bimbang kritikan Hamka terhadap pemidatan demokrasi akan menyebabkan massa memberontak. Di penjara Sukabumi, disiksa hingga sakit. Setelah dirawat di hospital, dia menjalani tahanan di rumah tahanan Tentara Jakarta. Disitulah Hamka banyak menggunakan waktunya menyiapkan tafsir Al-Azhar, dan ia muncul sebagai karya besar. Itulah tafsir Quran dalam bahasa Indonesia yang lengkap analisisnya. Tafsir Al-Azhar mendapat penghargaan dari University Al-Azhar Mesir. Universiti Kebangsaan Malaysia pula menganugerahkan gelaran Doktor Kehormat kepada Hamka. Selain dia juga mendapat gelaran Profesor dari Universiti Miotopa Jakarta. Adis sentiasa berterima kasih kepada penjara kerana membentuknya menjadi kreatif. Dia dimasukkan ke penjara pada tahun 1770 kerana dituduh menjadi dalang rusuhan. Dalam penjara, dia membuat berus gigi berbulu kerana cara menggosok gigi gaya Eropa yang menggunakan kayu berhujung kain ketika itu tidak praktikal. Sisa makanan di celah gigi susah dibersihkan. Setelah keluar dari penjara, Adis mengeluarkan berus gigi model baru yang diguna pakai sebelum diubah suai sehingga kini. Inovasi itu menjadikan Adis jutawan bertaraf dunia. Ramai tokoh besar di penjara di Malaysia kerana pelbagai tuduhan yang sukar diterima. Pak Sako, Ahmad Bostaman, Said Zahari, Kasim Ahmad, Samad Ismail, Abdullah Majid antara nama yang menerima takdir tidak pernah diramalkan. Mereka menjadikan penjara sebagai sempadan untuk mendewasakan jiwa. Penjara bukan kurungan akal. Penjara bukan untuk memanjakan diri dengan sakit perut, ulcer, dan gastrik. Penjara untuk mendidik jiwa merdeka. Apapun pertuduhan, realiti penjara cukup melelahkan bagi seseorang yang sentiasa mengharapkan pengampunan segera. Justru, bosku, can I advise you something? Ditulis oleh Imlan Abadi, mantan wartawan, berita harian, dan penulis yang tiada klaster maupun kasta. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa share video ini supaya Anda tahu bahawa penjara bukan tempat untuk bermanja-manja. Penjara bukan untuk menagih simpati. Penjara manja di penjara. Ulasan hebat ini. Sekian, dan terakhir untuk Najib Bosku. Daripada penulis ini, yang paling menarik perhatian aku ialah, bosku, can I advise you something? Bye-bye.